So, hari ni cikgu akan pergi kepada kemahiran seterusnya iaitu dalam topik bab 7. Okey, koordinat iaitu penyelesaian soalan masalah melibatkan sistem koordinat Kartez. Okey, jom kita pergi pada whiteboard V. Saya dah bagi link. Dia nampak benda ni? Nampak. Semua dah masuk. Masukkan nama awak. Okey, saya nampak Ed. Nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Saya nampak Ed, saya nampak Aimin, Azira. So, awak boleh lukis kat atas tu. Okey, di ruangan ni ada pensel. So, awak boleh tulis. Kalau guna telefon boleh guna tangan. Kalau pakai komputer boleh guna mouse, tekan. Boleh pilih warna. Okey, warna kat sini. Ni warna. Boleh tekan warna merah ke. Okey. Kalau nak padam, ni pemadam. Ni. Okey, pilihlah nak padam. Okey, nak padam apa? Nak clear bahagian mana. So, use ni je lah. Okey. So, kelas dah ready belum? Semua dah masuk dalam video, dalam whiteboard free belum? Dah? Okey, kelas. Dah sedia belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Tak dengar lah suara awak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan start. Awak periksa start bila? Hari apa start periksa? Tak ingat. Senyap je ni. Okey. Berapa? 8 hari bulan. 8 hari bulan. Jadi minggu ni adalah minggu terakhir awak. Okey, untuk kelas kita. So, sebenarnya kita dah hampir habis tajuk koordinat. Tapi hari ni cikgu nak buat ulang kaji sedikit. So, di sini kita akan menggunakan whiteboard V. Saya nak tengok awak menjawab soalan. So, sebelum awak menjawab, okey, ni soalan yang saya bagi. Alright, ni soalan yang saya bagi. Nampak tak? Nampak tak? Okey, so di sini menjana kecerahan antara titik yang berikut yang manakah mewakili A negatif 32. So, Bodohnya. So apa jawapan dia ni agak-agaknya? Saya nak awak jawab soalan ni sementara tunggu kawan-kawan lain. So, awak boleh tulis. Okey, ataupun kalau saya push sekejap. Okey. Push sekarang. Okey. Okey, nampak tak saya ada push dekat awak dekat whiteboard awak tu, nampak tak soalan yang saya bagi? Nampak. Dekat soalan. Okey, so selesaikan soalan tu sekarang. Apakah jawapan negatif 32 tu di mana? Okey, kat mana dia? A ke B ke C ke D? Okey, cuba buat dekat whiteboard masing-masing. So, nanti dekat whiteboard awak akan keluar soalan yang saya bagi. Okey, di situ awak boleh adjust. Okey, awak boleh buat. Okey, boleh conteng dekat tepi tu, kat bawah tu A tu jawapannya apa. So, siapa dah buat boleh tulis jawapan. Saya nak tengok kat sini. Azira Zulaika, nampak tak? Kenapa boleh keluar lagi lain awak lambat Okey, boleh mula jawab. Ambil pen, jawab di manakah A, di manakah B. Tengok jawapan Aimi. Aimi jawab K, A, B. Okey. Kenapa ada T ni? B ke D? Soalan D tu. B ke D? Cek balik. Ani Sumaira cuba conteng. Okey.
So, janganlah senyap. Kenapa senyap je? Bunyilah suara. Cikgu cakap sorang-sorang ni. Boleh buat? Boleh? Boleh. Okey. Yang mana tengah buat tu, kita tengok sama-sama. So, untuk soalan ini, perkara pertama ialah kena tahu di manakah koordinat titik itu berada. So, untuk tajuk koordinat, sangat penting untuk mahir bagaimana untuk menulis ataupun menentukan titik koordinat. Okey, so kalau C -32, -32 kita akan baca X dulu, baru kita baca Y. So, X kita di mana? Di -3, Y kita ialah pada 2. So, naik sini, -3, pergi sini -2, dan jawapannya K. So, siapa jawab K boleh tanda right. Okey, tanda right dengan pen merah. So, jawapan pertama ialah K. Very good. Okay, Danisha dah dapat. Azira dah dapat. Okay, good. Okay, Irene pun dah dapat. Good. Raja menulis. Okay. Alright. Siapa? Okay, bagus. Aimi dah tanda right dah. Yang lain boleh tanda So, jawapan A ialah K. Koordinat tu berada pada K. Okay. Right. So, B. So, saya nak dengar suara B. Apakah jawapan B? B, apa jawapan B? A. Macam nak tahu A? Baca pada X, sifar. Pada Y, 5. So, X, sifar, Y, 5. Maka koordinatnya adalah pada A. So, kalau siapa jawab A, okay, tandakan right dengan pen merah. Okay, C. J. J. Okay, kita tengok J. Okay. Saya nak minta siapa tunjukkan ni. Saya nak panggil. Saya nak panggil. Siapa Siapa saya nak suruh tunjuk ni? Adlina Putri. Okay, kita tengok. Macam nak dapat A, tunjukkan pada gambar rajah awak tu. Macam nak baca? Sorry, C. Cikgu. Ya. Cikgu, saya tak pakai yang ni. Saya pakai yang satu lagi. Oh, dia pakai apa? Ada nama saya satu lagi. Cuba cikgu keluar situ jap. Ada nama saya satu lagi. Nama apa? Adlina? Yang kat sebelah. Yang kat sebelah tu. Nurin Irdina? Putri? Bukan. Nama saya tadi. Lepas tu sebelah dia. Ni? Yang ni ke? Yang tu. Yang kosong ni? Tak ada apa-apa ni? Sebab saya baru tukar ke tablet saya. Okey. So, saya pakai phone. Okey, so sekarang ni dah dapat gambar rajah cikgu belum? Sekejap. Okey, tak apa. Sementara tunggu Elina guna, saya tunggu pada siapa saya nak panggil Okey, Farhan. Farhan, tunjukkan cikgu C kat mana nak cari C tu. Macam nak cari C, Farhan? Tunjukkan pada kawan-kawan. Saya ke? Untuk jawab soalan C, Farhan, macam mana? Lukiskan pada gambar rajah tu. Okey. C, 4 -2. So, kita akan dapat mana titik apa? H, ya ke? 4 -2. Okey, 4 di sini, -2 di sini. So, titik H. Good. Siapa jawab H? Okey, tandakan right.
Berapa orang yang dah betul? Nak tengok berapa orang yang dah betul jawapan H. Ada yang salah tu baiki. Okay, last kali 68. 68. Kat mana titik dia 68? D. B. B. D. Okay, so baca X dia 6. Y dia 8. Good. Okay, so sini D. Siapa jawab D? Okay, tandakan right. Okay, awak boleh save kerja awak masuk dalam Google Classroom Nak save dia macam mana? Tanda. Siapa yang jawab B tanda. Okay, so Ani salah satu. Saya nampak Aini betul semua. Tania. Ani Zayana. Okay, tak apa. Salah kita belajar dari kesalahan. Ayu Sofia, kenapa tak buat Ayu? Ayu? Awak buat ke tak buat tu? Saya tak nampak pun. Kenapa tak keluar? Ayu? Tak tahu. Tak tahu? Awak kena gerak kiri kanan awak punya tu. Whiteboard ni buka paper dia whiteboard kosong. Awak cari whiteboard yang ada gambar raja graf ni. Okay. Zarifah tak habis jawab kat sini. Alright, good Zarifah. Okay, sama masing-masing semua dah siap Okay, so tahniah pada yang boleh masuk. Okay, tak apa. Yang ni awak buat latihan ni dalam buku. Sebelum latihan dalam buku, siapa yang dah ada? Okay, Haris Hazika dah buat. Okay, bagus. Yang dah buat tu bagus. Yang tak dapat tu kena usaha lagi. Kejap lagi saya akan pergi page seterusnya. Siapa dah siap nanti, biarkan dulu. Nanti untuk download, nampak tak tangan ada anak panah ni? Ni awak boleh download dan boleh masukkan dalam Google Classroom cikgu. Okey, sebagai bukti awak telah menyertai aktiviti whiteboard fee cikgu. Okey. Tekan sini download kemudian hantar dalam Google Classroom. Okey, tak apa. Yang tak boleh kita cuba untuk slide yang kedua. Okey, untuk slide yang kedua. Saya terus kepada page yang kedua. So, nampak tak yang kedua pada whiteboard saya ni? Nampak? Ada 2, 3, soalan 2 sampai soalan 6. Okey. So, masing-masing nampak whiteboard cikgu tak? Tolong respon. Nampak. Okey, so kalau nampak cikgu bagi masa 10 minit. Lama tu 10 minit. Buat soalan 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Buat sekarang. Tunjukkan jalan kerjanya. Kita akan bincang. Okey. So, tunjukkan jalan kerjanya. Cikgu nak tengok hasil kerja awak. Cikgu, saya tak ada. Tak ada? Apa yang tak ada? Tak sampai? Tak, memanglah dalam whiteboard cikgu nampak kan? Whiteboard cikgu. Nampak kan? Okey, tak apa. Saya push dekat awak. Sekejap, tunggu kejap. Okey. Untuk soalan 2 sampai soalan 6. Masing-masing dah ada kat whiteboard masing-masing? Irene dah keluar, Aini dah keluar. Okey. So, boleh jawablah soalan tu. Okey, selesaikan. Dekat studio whiteboard tu, saya nak tengok. Afiq Adham pakai wifi ke? Pakai data Fatimah Azhara pun dah keluar. So, boleh jawab dalam ni. Kita semak sama-sama. Cikgu, saya punya tak keluar lagi. Dia keluar soalan tadi. Siapa tu? Nurul Batrisha. Okey, dekat kiri kanan whiteboard awak tu ada tak slide baru naik? Zarifah dapat? Hir pun tak dapat lagi, Hir. Oh, Hir dah dapat. Okey, good. Terus jawab.
Dia, where are you dia? Kenapa slow je? Dia asyik keluar bar music jadi. Alright, so yang dah ada, cuba buat soalan nombor 2. Tunjukkan di dalam slide whiteboard awak untuk saya tengok. Jika K berada pada paksi X, so siapa nak tulis tekan gambar pen ni. Okay, draw. Nak guna warna apa-apa boleh tukar. Nak warna biru, ambil warna biru. Okay. Jika titik K itu berada pada paksi X. Okey, titik K berada pada paksi X. So, lukislah mana ni paksi Y. Ni paksi X. Ni paksi Y. Okey. K berada pada paksi X dan 4 unit ke kiri pada paksi Y. So, 4 unit ke kiri pada paksi Y. So, dia bergerak ke kiri. Sebanyak 4 unit. Maka kat sini negatif 4. Okey. So, kat sini titik apa ni? Tentukan koordinat L yang berada 5 unit ke atas titik K. So, kalau ini titik K, titik L tu 5 unit. Okey, titik L tu 5 unit ke atas titik K. Apakah koordinat itu? Soalan nombor 2. Apakah koordinatnya itu? Okey, good. Irene Nurina dah jawab. Negatif 45. Good, Irene. Okey, yang lain dapat tak? Saya nampak Irene jawab. Negatif 4/5. Yang lain, betul ke? Kat mana? Betul tak jawapan dia negatif 4/5? Ini siapa? Kasih pun dah buat. Okey, so jawapan tak ada lagi Kasih. Okey, Christina. Ini apa ni? Gambar pokok bunga lah pula. Siapa Syafiqah Ismah ni? Apa jawapan awak, Syafiqah? Okey, Saza, good. Negatif 4/5. Betul jawapan awak. Macam mana dapat negatif 5? Kawan-kawan sudah tengok screenboard cikgu. Tengok whiteboard cikgu. Maksud di sini, K itu... Okey, saya buat warna lain. Okey, kita buat warna merah. Okey. K itu berada pada paksi X. So, inilah paksi X. Dan 4 unit ke kiri paksi Y. So, dia akan pergi 4 unit ke kiri. 1, 2, 3, 4. Maka di sini negatif 4 ini adalah koordinat titik K. So, titik K itu ialah negatif 4 sifar. Kemudian, dia cakap lagi, dia suruh tentukan L, di mana L itu berada 5 unit ke atas. So, dia naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka, pada Y dia 5, koordinat ini akan jadi negatif 4, 5. Okey, tahniah kepada yang berjaya. Okey, good. Now, kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3 kelas. Siapa yang boleh buat, teruskan buat soalan 3. Cikgu, skrin saya masih tak keluar lagi. Siapa tu? Saya tu siapa? Nurul Batrisha. Nurul Batrisha. Kejap cikgu cari nama awak Nurul Batrisha. Nurul Batrisha. Fair. Okay, good. Nurul Batrisha.
Awak tak masuk pun Nurul Batrisha ni. Kelas 2 USM Ha. Sekejap saya tengok. Cuba ke kiri ke kanan, takut dia punya ni skrin awak tu awak tertindan slide. Whiteboard dah hantar, whiteboard sesuatu lepas. Okey, so maknanya dia pasal patutnya masuk. Sebenarnya masuk, cuma awak tak nampak kat mana. Cuba ke kiri ke tu. Putri nampak? Okey, dah masuk cikgu. Okey, Dah masuk dah. Putri? Kenapa tak ada Putri? Putri, where are you? Okay, Syafiqah Izmah. Alright. Jawapannya mana? Tulis. Okay, siapa lagi tak dapat boleh beritahu cikgu? Zarifah dapat belum? Zarifah? Kasih. Okay, good. Kasih dah siap. Okay, Syadira tengah buat. Saya nampak. Apakah titik P, kelas? 36. 36. P 36 ke? Tengok betul. 62. Cuba cek kenapa 62. Dia kata PQR masing-masing bergerak ke 2 unit ke selatan dan 1 unit ke timur. Sekarang ni P tu kat mana? P tu dia bergerak 2 unit ke selatan, dia turun bawah. 2 unit, 1, 2. So pada part CY dia ialah 2. Kemudian dia ke timur. Ke timur mana? Ke timur sebanyak 1 unit. Ke timur. Ke timur maksudnya Pak C awak ingat kan? Arah mata angin. So dia akan jadi kat situ 62. Boleh kelas? Boleh, Bu. Okey, kalau sesiapa yang tak boleh masuk, saya akan share dekat sini macam mana nak selesaikan. Alright. Itu tadi saya nak tengok saja awak buat. So sekarang boleh kembali kepada Google Classroom kita. Okey, saya boleh tunjuk kat sini kepada yang tak boleh masuk ataupun yang hilang dari pandangan tadi tu. Okey, sekarang kita tengok sekejap. Masa kita tinggal lagi beberapa minit sahaja. So hari ni kita akan habiskan bab 6. Bab 7 koordinat dan peperiksaan kamu akan sampai pada bab 7. Okey, siapa yang ada dengan whiteboard free tu nanti boleh download, boleh masukkan dalam punya Google Classroom. Yang tak boleh tak apa, nanti boleh cuba sekali lagi. Untuk soalan 3, kan dia kata PQR ni masing-masing. Nampak tak saya share dekat Google Meet, nampak Nampak. Okay, good. Alright. So, ini lagi laju sebenarnya. Tadi saya saja nak tengok awak buat. Okay, hari ni saya tunjuk. Selalu saya je cakap. Tadi awak dah buat, awak dah rasa. Kita dah tengok kerja awak. So, hari ni awak tengok saya tunjukkan. So, untuk P, kita tengok P. P cakap bergerak 2 unit ke selatan. Bermakna dia akan pergi ke bawah. Selatan kan arah mata angin kan? Okay, utara, selatan, timur, barat. So, daripada P bergerak 2 unit ke selatan, 1, 2. Kemudian 1 unit ke timur. So, koordinat baru P tu kat sini ialah 6, 2. Boleh kelas? Boleh? Boleh kelas? Boleh. Okay, kalau saya tanya Q. Okay, pergi tengok Q. Q bergerak. Okey, ke selatan sebanyak 2. So, 1. Boleh. Okey, bagus. Dia akan bergerak Q. Q akan gerak apa ni? Ke mana? Apakah koordinat titik Q? 3? 3 negatif 4. Kenapa Q jadi 3 negatif 4? 3 negatif 4. Q kat sini kan? Macam mana dia negatif 4? 2 unit. Q gerak 2 unit ke bawah.
satu unit ke kanan. 1 unit ke kanan. Sini kan? So jawapan ni sepatutnya kat situ apa? Negatif 4. 3 negatif 4. So sini sebab dia ambil negatif 4. yes, sebab dia ambil pada bacaan X dulu baru bacaan Y kan. So Q dia akan dapat di situ sama dengan 3 negatif 4. Bagus. Okay, now kita pergi kepada R. Okay, macam mana dapat R ni? Jawapan R. Negatif 3 kosong. Negatif 3 kosong. Kenapa? Dia bergerak 2 unit. 2 ke bawah. Okey, kemudian 1 ke timur. Unit 1 ke kanan. Okey, so R dia akan dapat di situ negatif 3 sifar. So awak dah boleh jawab 2 soalan. Soalan 4. Okey, ABC ialah sebuah segi 4 sama sisi dengan A berada di sifar-sifar dan B berada negatif 5 kosong. Alright, dan disebut segi 4 sama sisi. So kalau nak buat ni, awak akan buat okey, koordinat lah awak kertas kotak awak. Okey, A kat mana? A awak ialah 0, 0. B awak negatif 5 sifar. So jarak sini berapa kelas? Berapa jarak dia di sini? Dari sini pergi sini berapa jarak dia? Berapa kelas? 5. 5. So kalau disebut segi 4 sama, maka kat sini pun jarak dia mesti 5. Jarak sini pun mesti 5. Jadi jarak sini pun mesti 5. Jadi boleh tak cari koordinat lain di sini? Boleh tak hitung perimeter A, B, C, D? Boleh. So kalau sini A, sini B, sini C, sini D, kita boleh hitung perimeter segi 4. Berapa perimeternya kelas? Berapa perimeter segi 4 ni? 20. Very good. So 20. jawapan dia adalah 20. Boleh buat? Boleh? Alright. Nombor Boleh, akhir. cikgu. Okey. Soalan terakhir yang kita akan bincang di sini ialah jika KLM merupakan sebuah segitiga bersudut tegak. So garis perkataan segitiga bersudut tegak. Okey. Dan awak lukislah, awak guna kertas petak awak tu, awak lukis. Katalah K itu ialah 1 sifar. So 1 sini. So 1 sifar ni lah koordinat dia. K betul? Alright. Dan L dia lah 5 sifar. So sini L lah, katalah 5 sifar. 5 sifar ni L. 1 sifar ini ialah K. So jarak antara ni berapa kelas? Berapa jarak dia? 4. Very good. Merupakan KL merupakan sebuah tapak. Okey. Dan ML ialah tinggi. So M tu mesti berada di atas L. So kalau ni L, M dia mesti sebab dia tinggi. Tinggi ni mesti sudut dia tegak 90 darjah. Okay, so di pensel cikgu ni dia tak tegak dah lukis. Ni tegak ni, garisan tegak. Sorry, so ni sudut 90, so ni segitiga lah. Sebab dia kata segitiga bersudut tegak. Okay, ialah tinggi bagi segitiga tersebut. Tu cara penyelesaian. So awak kena lukis. Untuk menyelesaikan soalan ni awak kena lukis. Okay, so jarak ML diberi ialah 5 unit. Okey, jarak ML 5 unit. Hitung luas. Dia nak luas. So boleh cari tak luas dia? Macam cari luas segitiga kelas. Luas segitiga sama dengan 1/2 jarak tapak. Tapaknya berapa kelas? Tapaknya berapa? Tapaknya berapa? 4. 4. Tingginya berapa kelas? 5. 5. So jawapan luas dia berapa kelas? Berapa? Potong. 20 bagi 2. 20 bagi 2 jawapannya 10. 10. Okey, sampai di sini saja kelas hari ini. So kita tutup kelas hari ini dengan latihan menjana kecemerlangan. Semua buat dalam buku Matematik 1. Alright. Sebelum berakhir, kita ulang kaji sedikit apa yang telah kita pelajari dalam tajuk ini. Untuk pengetahuan awak, tajuk ini sangat mudah untuk awak dapatkan markah.
Okey, awak kena ingat 2 saja rumus. Apakah rumus yang kita kena ingat kelas? Apa rumus yang kita kena ingat? Ingat lagi tak? Pertama, untuk tajuk koordinat ini awak kena mahir. Okey, awak kena mahir untuk mencari. Pertama, awak kena tahu membaca koordinat itu pada paksi X, pada paksi Y. Apa X? X ialah garis mengufuk. Apa Y? Y ialah garis mencancang. Mencancang tegak, mengufuk ialah horizontal. Okey, apa itu asalan? Asalan adalah koordinat sifar. So, kalau soalan kata diberi P adalah asalan, maka koordinat P itu ialah sifar. Faham kelas? Faham? Okey, kemudian dalam tajuk ini juga faham membaca satah kartes. Satah kartes ialah satu garis nombor yang mengufuk iaitu pada paksi X dan satu lagi garis nombor yang mencancang iaitu pada paksi Y. Dan bila kita bersilang antara paksi X dan Y, kita akan dapat koordinat X, Y. Okey? Dan untuk tajuk ini, awak kena faham apa yang diberitahu sebagai jarak. So, apa formula jarak? Ini formula jarak. Okey? Ataupun kita kata kita guna teorem Pythagoras. Okey? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dapat C kuasa 2. So, jarak ni C kuasa 2 ialah beza antara jarak pada paksi X kuasa 2 tambah dengan beza jarak pada paksi Y A kuasa 2. Kita akan dapat jarak C. Okey? Boleh? Boleh ingat? Boleh ingat kelas? Boleh. Ini rumus jarak. Kemudian satu lagi rumus adalah titik tengah. Titik tengah ialah jawapannya mesti ditulis dalam bentuk koordinat X dan Y. Di mana titik yang bahagi 2 sama tembereng. Okey, kalau diberi titik, 2 titik. Titiknya ada sini, di sini, titik A dan titik B. Dan kedua-dua titik ni mesti ada koordinat X dan Y. Sini pada koordinat X dan Y. Dan apa kita buat? Kita tambah X dengan X bahagi 2. Tambah Y dengan Y bahagi 2. Kita akan dapat satu titik tengah. Okey, kita dah habis bab 7. Kita jumpa lagi untuk lain bab minggu selepas peperiksaan. Okey, semoga boleh menjawab soalan dengan cemerlang. So, jangan lupa siapkan kerja cikgu. Dan untuk ulang kaji awak, sila buat latihan dalam buku latihan conquer yang ada. Buku 1 dan buku 2. Cuba buat untuk ulang kaji untuk peperiksaan pertengahan tahun awak. Itu saja. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salam. Okay, bye. Assalamualaikum.